Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton di luar sana, terutamanya murid-murid prinsip perakaunan di seluruh negeri Kedah. Okey, nama cikgu Cik Noraini binti Cik Arsyad. Cikgu daripada SMK Sultan Badli Shah Kulim Kedah. Boleh panggil cikgu dengan gelaran Cikgu Cik Aini. Okey, hari ni cikgu nak ajar kepada awak semua berkaitan dengan modul perakaunan untuk kelab dan persatuan. Okey, cikgu rasa ada sekolah, ada murid yang dah belajar bab kelab ni dan ada murid yang belum sampai lagi di bab kelab. Tak apa, hari ni cikgu nak ajar kepada awak semua cara mudah ataupun cikgu akan cuba jelaskan dengan perkataan mudah supaya awak faham berkaitan dengan topik kelab dan persatuan. Sangat penting untuk bab ini. Okey, kita pergi kepada, semua boleh buka buku teks sekarang sebab cikgu akan tunjukkan buku teks je. Mudah. Awak ada bahan, cikgu pun ada bahan, mudah untuk kita belajar. Alright semua? Okey, sekarang kita pergi kepada kelab dan persatuan. Cikgu yakin awak semua pasti pernah dengar perkataan kelab. Dan di sekolah pun bila aktiviti co-curricular memang kita ada kelab. Macam-macam kelab kita akan join. Betul tak semua? Okey? Tapi kelab dalam untuk tingkatan 5 ni yang awak belajar ni, dia lebih kepada yang berdaftar punya. Kelab yang berdaftar di bawah satu badan itu. Dan kelab yang berdaftar ini dia ada rekod keuangan yang banyak. Dia ada banyak. Sebab tu sebagai seorang accountant, bakal accountant nanti, awak akan dapat juga tugas untuk menyediakan akaun untuk kelab dan persatuan. Okey, jom kita belajar. Untuk yang pertama, awak lihat di buku teks, ni gambar-gambarnya awak boleh tengok lah. Okay, kelab dan persatuan di sekolah awak ni. Okey, apa yang perlu awak belajar di 6.1 adalah pertama sekali, awak boleh menerangkan takrif, awak boleh menerangkan takrif kelab dan persatuan di bawah akta. Ya, kelab dan persatuan dia ada akta dia iaitu 1966. Awak boleh jelaskan. Kemudian awak boleh menerangkan tata cara dan matlamat penubuhan kelab. Ni tujuan kenapa awak belajar kelab pengenalan 6.1 ni. Kemudian awak boleh menerangkan perbandingan kelab dengan entiti yang bermotifkan keuntungan. Bila dah belajar, awak boleh explain, awak boleh jelaskan. Maksudnya awak faham lah. Okey, kita pergi satu persatu. Di sini awak boleh lihat di buku teks 6.1 takrif di bawah Akta Pertubuhan 1966. Dia kata kelab dan persatuan ni bukannya bermotifkan keuntungan. Bukan. Tujuan penubuhan kelab bukan untuk untung. Awak belajar milikan tunggal, awak belajar perkongsian, semuanya nak dapat untung bersih kan? Betul tak? Tapi kalau kelab dan persatuan bukan ditubuhkan untuk untung. Dia biasanya kelab dan persatuan dia untuk ahli, untuk seronok-seronok, untuk bagi ahli, untuk kebajikan ahli. Kan awak pernah tengok tak kelab geng-geng kereta, kelab hoki, kelab rakan muda. Dia untuk aktiviti, untuk macam isi masa lapang. Itu sebab itu dia wujudkan kelab tu. Bukan bermotifkan keuntungan. Tolong faham betul-betul yang tu. Awak boleh baca di bawah Seksyen 2 Akta Pertubuhan 1966. Dia ada cerita tentang detail berkaitan dengan kelab itu. Okey, dia mengandungi 7 orang ataupun lebih. Tidak kira apa jua jenis, apa sahaja tujuan dia yang awak nak tubuhkan, tak kisah, awak boleh tubuhkan kelab itu. Sementara awak nak tubuhkan kelab itu sementara ke, nak tubuhkan kelab tu bila-bila lah, awak boleh wujudkan, tetapi tidak termasuk dalam badan yang perlu didaftarkan. Dia ada juga kelab, dia ada badan-badan perlu didaftarkan. Contohnya koperasi, dia ada badan dia tak boleh di bawah tu. Okey, kemudian Kesatuan Sekerja Persatuan. Okey, awak boleh bacalah berkaitan dengan Seksyen 2 Akta Pertubuhan 1966 ini. Okey, alright. Kemudian kita lihat tata cara penubuhan kelab dan persatuan. Ada 5 tata cara penubuhan kelab dan persatuan. Sangat mudah, tak perlu awak hafal, awak baca, go through, awak pergi satu persatu je, dah mudah. Okey, pertama sebelum kita wujudkan kelab, awak kena buat musyarat dululah. Contoh, awak ada 7 orang. Okey, awak buat musyarat dulu. Ialah kita nak tubuhkan sesuatu, mesti ada perbincangan. Okey, kemudian awak tetapkanlah nama apa kelab ni, siapa bos dia, siapa AJK dia, apa dia punya peranan, bincang dalam musyarat tu. Kemudian kita menetapkan undang-undang. Ya, dalam kelab mesti ada perlembagaan. Mesti ada undang-undang yang perlu dipatuhi oleh semua ahli.
Okey, tetapkan. Kemudian kita daftarkan di bawah e-Roses. Ini sistem di bawah kelab dan persatuan di mana di bawah Seksyen 2 Pertubuhan 1966. Okey, kita akan daftar di bawah e-Roses. Dalam buku teks cikgu rasa dia tak jelaskan sistem tu. Okey, nanti kita boleh Google e-Roses tu apa. Kemudian selepas semua permohonan telah dibuat, awak bayar yuran. Dalam buku teks dia sebut fee. Fee adalah istilah bahasa Melayu sekarang. Ia adalah yuran. Yalah, macam yalah kita nak tubuhkan sesuatu, kita kena bayar fee dia. Fee macam fee, yuran berdaftar macam tu. Okey, ini adalah langkah-langkah ataupun tata cara dalam kita menubuhkan kelab. Mudah sangat. So, lepas ni awak boleh jelaskan. Kalau keluar soalan objektif pun awak boleh explain benda tu. Okey, kemudian di sini diletakkan perbandingan. Okey, perbandingan di sini kalau kita ada kelab, macam mana kita nak tubuhkan. Kalau kita ada perniagaan milikan tunggal yang berorientasikan keuntungan tu, macam mana kita nak wujudkan. Okey, ada perbezaan di sini. Pertama, seperti tata cara yang saya baca tadi. Okey, bermula dengan mesyuarat, kemudian kita letak siapa AJK, nama kelab itu, kemudian menetapkan undang-undang perlembagaan, kemudian kita daftar di bawah e-Roses, kemudian kita bayar fee. Yang tadi. Okey, kalau entiti yang berorientasikan keuntungan, bila sebut orientasi keuntungan, maksudnya ia adalah perniagaan milikan tunggal, syarikat, perkongsian. Itu maksudnya sebab perniagaan ini ditubuhkan untuk keuntungan. Kelab bukan. Okey, faham yang tu. Yang ni kita dah lihat dalam topik milikan tunggal dan juga perkongsian ada. Kita isi borang A, daftar perniagaan, kita dapatkan CJ dan kita pamerkan CJ perakuan pendaftaran. Untuk perniagaan berorientasikan keuntungan dia detail sikit. Tapi kalau kelab ni dia mudah sikit dalam penubuhan dia sebab dia bukan berorientasikan keuntungan. Cikgu akan sentiasa sebut bukan berorientasikan keuntungan supaya awak nampak tujuan penubuhan kelab ni. Okey, kita kena faham satu topik tu supaya awak nampak dia punya urutan seterusnya. Okey, kita pergi lagi. Seterusnya, semua buka buku teks tau. Okey, kita pergi kepada matlamat penubuhan kelab ini. Matlamat dia pertama yang cikgu sebut sebelum ni, menjaga kepentingan ahli. Contoh, kelab rakan muda. Cikgu rasa cikgu tak pasti kelab rakan muda ni aktif lagi ataupun tak. Macam dah lama tak dengar kan. Kelab apa lagi? Kelab golf. Kelab kaki renang. Contoh. Okey? Kita jaga kepentingan ahli. So, rakan-rakan ahli mana-mana yang hebat berenang. Okey? Masing-masing boleh datang ke kelab. Kita boleh tunjuk skill dalam berenang. Kita boleh tunjuk skill dalam main golf. Untuk dia ibarat hobi lah. Mengisi masa lapang. Okey? Kemudian menyediakan kemudahan kepada ahli. Apa kemudahan dia? Contoh apa kalau ahli ni masuk kelab ni, apa yang dia dapat? Dia boleh guna, contoh kalau badminton, dia boleh guna gelanggang yang ada dalam kelab tu sebab dia ahli, dia boleh guna gelanggang sama ada secara percuma ataupun dia boleh guna gelanggang badminton tu dengan bayar separuh. Itu maksudnya kemudahan ahli kan. Nak dapat gelanggang badminton bukan senang kan. Kita kena pergi mana-mana tempat-tempat yang berbayar. Tapi bila ada kelab badminton ni mudah. Senang masuk je. Oh, engkau ahli. Kita dah dapat main badminton dengan baik. Okey, kemudian mengadakan perkhidmatan sosial, kebudayaan, rekreasi. Contohnya dari segi pertandingan, dari segi pergi mana? Pergi berjalan-jalan, pergi travelling. Dia untuk ahli kelab ni lah. Ini salah satu, ini adalah matlamat penubuhan kelab dan persatuan. Okey, kemudian ada juga perbandingan. Awak kena lihat bila kita sebut kelab, kita kena bandingkan juga dengan berorientasikan keuntungan ini. Okey? Kita lihat tujuan dia untuk menjaga kepentingan dan kebajikan ahli dan bukan berorientasikan keuntungan. Sentiasa disebut bukan untuk untung. Tapi kalau entiti perniagaan, dia tak jaga pun kebajikan. Dia nak untung, nak dapat duit, nak bagi jualan tu meningkat, nak bagi untung bersih tu banyak. Okey, beza Kemudian apa sumber dia?
cikgu, kelab dia tak ada, dia bukannya untuk keuntungan. Apa sumber dia? Bagaimana dia dapat duit untuk bina macam-macam gelanggang? Okey, awak lihat di sini. Sumber utama bagi kelab dan persatuan adalah yuran keahlian. Sebab tu kalau satu kelab dia menggalakkan ramai ahli, tapi ada limit lah. Tak boleh sampai berbilion-bilion ahli, tak boleh, sebab susah kita nak kontrol. Okey, ahli ni contohnya nak jadi ahli sama ada bayar sebulan, ataupun nak jadi ahli setahun bayar, ataupun nak jadi ahli seumur hidup. Dia bergantung kepada perlembagaan kelab tersebut. Atas musyarat tadilah yang kita dah bermusyarat sebelum tubuhkan kelab. Okey, yuran ahli adalah sumber utama keuangan bagi kelab itu. Banyak ahli, banyaklah dana keuangan mereka. Okey, boleh jelas. Tapi selain daripada yuran, ada lagi sumber-sumber lain. Apa itu? Okey, dalam buku teks dia dah jelaskan. Nampak tak? Dia punya peta bulat-bulat tu. Okey, pertama sekali yuran pertandingan. Ya, kelab, contoh kelab badminton ataupun kelab rakan muda ataupun kelab hoki. Okey, dia buat pertandingan. Bila dia buat pertandingan, dia buka kepada semua komuniti. Dia buka kepada semua daerah. Siapa-siapa, satu Malaysia boleh join. Siapa nak join kena bayar sedikit yuran. Pernah tengok tak? Kan? Saya yakin, cikgu yakin awak biasa nampak poster-poster berkaitan dengan pertandingan-pertandingan yang perlu kita bayar yuran tu. Ini salah satu sumber ataupun dana kelab tersebut. Kemudian kutipan jualan pestaria. Ya, kadang-kadang kelab ni dia boring, dia nak buat satu macam carnival. Jual-jual beli. Contohnya dia ada satu tempat, kelab ni biasanya dia ada satu bangunan. Okey, tempat dia tu dia nak buka food truck ke, dia nak bagi ramai sangat orang datang untuk beli-beli barang ke apa semua kan. Dia boleh wujudkan kutipan jualan pestaria ni. Siapa nak datang peniaga, ada charge dia. Ataupun ahli-ahli kelab ni boleh juga buat aktiviti jualan beli supaya ada dana. Okey. Kemudian sewa diterima kerana penyewaan kemudahan kelab. Contoh cikgu bagi kat sini, dalam kelab tu ada banyak kemudahan sewa. Contohnya basikal, ada swimming pool, ada gelanggang badminton. Dia boleh sewa dekat orang luar yang bukan ahli. Sewa itu pun boleh dijadikan dana. Kemudian jual aset bukan semasa. Ada aset yang tak boleh diguna, kita jual lah. So bila jual dapat duit, tak kisahlah untung ke rugi, mereka tak kisah pun. Janji benda tak boleh diguna, buat apa simpan, mereka jual, dapat duit, boleh masuk dalam dana kelab dan persatuan. Kemudian derma. Ya, kebanyakan kelab di Malaysia, kelab dan persatuan di Malaysia, dia biasanya dapat derma daripada ahli-ahli korporat. Ada kelab dan persatuan yang mendapat peruntukan daripada kerajaan. Memang ada. Awak boleh Google, dapat. Itu adalah kelab yang memang berdaftar, yang memang legal punya. Ada kelab ni dia dapat peruntukan daripada usahawan-usahawan. Usahawan tu contohnya, usahawan ni pandai main golf. Jadi dia ajak, dia macam orang kata promosikan kelab tu. Usahawan tu pun dia bagilah derma sebab dia pun seronok dengan aktiviti kelab yang sama minat dengan dia. Contoh, ini sebagai contoh je cikgu explain. Kemudian keuntungan perniagaan yang dikendalikan oleh kelab dan persatuan. Maksudnya kelab ni, contohnya kelab ni sepanjang dia beroperasi, dia jual goreng pisang. Bila dia jual goreng pisang, duit yang dia dapat tu adalah sumber lain kelab dan persatuan. Macam tu. Kemudian faedah atas pelaburan. Ini kelab yang ada dana yang banyak. Okey, duit contohnya 100,000, tak tahu nak buat apa. Okey, contoh ni contoh, dia buat investment. Boleh. Ini salah satu sumber lain daripada kelab. Boleh. Memang boleh dia buat, tak ada masalah. Kemudian yuran masuk. Biasanya yuran masuk ataupun yuran pendaftaran ahli-ahli baru memang dia merupakan sumber lah. Contohnya ahli baru nak masuk kena bayar RM10 setahun. Biasanya yuran pendaftaran ni bayar sekali seumur hidup. Yuran ahli sahaja kita bayar sebulan-sebulan ataupun setahun sekali. Bergantung kepada perlembagaan kelab tersebut. Okey? Jelas? Berkaitan dengan sumber-sumber lain kelab dan persatuan? Okey?
Cikgu harap awak faham. Cikgu suka awak fahamkan dulu keseluruhan topik ini dan fahamkan kenapa kelab itu diwujudkan. Adakah berorientasikan keuntungan? Adakah tidak berorientasi? Itu awak kena nampak supaya bila awak nampak, awak faham mula pengenalan kelab ini, insya-Allah awak boleh nampak seterusnya topik itu. Okey, boleh semua? Seterusnya kita pergi lagi. Okey. Kita scroll lagi di bawah ini. Ada lagi. Dia buat lagi perbandingan. Memang dia akan untuk bab ini, ia akan sentiasa bandingkan awak dengan entiti perniagaan. Sebab sebelum ni awak belajar perniagaan, awak belajar untung bersih, awak kira untung bersih, sedia penyata kedudukan kewangan. Tiba-tiba bukan untung pula. Buku teks ni dia sentiasa mengulang supaya awak nampak tujuan kelab tu sebenarnya. Okey, dia buat lagi perbezaan ni. Awak boleh baca di atas ni lah. Nanti awak bacalah di sini cikgu tak jelaskan. Okey, cikgu suka tunjuk perbezaan ini. Okey, di sini adalah kelab dan persatuan. Di sini adalah entiti perniagaan. Bila cikgu sebut entiti perniagaan, milikan tunggal, perkongsian dan juga syarikat. Okey, kita lihat akaun yuran. Kenapa akaun yuran ni pula? Okey, kelab dan persatuan dia ada akaun yuran. Sebab dana utama, sumber utama kelab dan persatuan adalah yuran ahli. So, kelab dan persatuan memang ada akaun yuran. Kemudian, bisnes yang berorientasikan keuntungan tak ada akaun yuran. Betul tak? Kita tak pernah buat lagi akaun yuran. Okey, itu perbezaan dia. Kemudian dari segi penerimaan dan pembayaran. Penerimaan dan pembayaran di sini maksudnya duit masuk, duit keluar. Penerimaan dan pembayaran maksudnya duit masuk, duit keluar. Buku tunai. Ingat lagi buku tunai? Awak belajar di bab tingkatan 4. Okey? Bab berapa tu? Bab 4 kan? Buku catatan pertama. Ingat lagi tak? Buku tunai tujuan dia untuk kita rekod duit masuk di sebelah debit dan duit keluar di sebelah kredit. Okey, ingat lagi tak? Alright. Tapi kelab dan persatuan ni dia tak panggil buku tunai tau. Dia tak sebut buku tunai. Dia akan gunakan akaun penerimaan dan pembayaran. Bentuk T. Dia boleh guna bentuk T. Bentuk T maksudnya cikgu conteng kat sini jugalah ni bentuk T ataupun bentuk penyata. Okey, kelab dan persatuan dia tak panggil buku tunai, dia panggil penerimaan dan pembayaran. Sebenarnya buku tunai je, cara nak rekod sama, memang sama. Cuma nama tu dia tak guna buku tunai, dia gunakan penerimaan dan pembayaran. Okey, boleh nampak tak kat situ? Okey, penerimaan dan pembayaran. Cikgu padam supaya nampak tak ni sangat. Okey, tapi kalau berorientasikan keuntungan, dia gunakan buku tunai. Semua dia gunakan buku tunai. Kita panggil buku tunai. Sama je, rekod tu sama je. Kalau duit masuk, kita rekod di sebelah debit. Duit keluar, kita rekod di sebelah kredit. Sama, cuma istilah tu lain. So, kalau keluar soalan penerimaan dan pembayaran, jangan terkejutlah pula. Tu buku tunai lah. Okay? Sebab kelab dan persatuan dia bukannya berorientasikan keuntungan, dia bukannya untuk untung semua kan. Jadi rekod-rekod dia pun memadai lah buku tunai sahaja. Tak perlu nak buat apa yang lebih-lebih tu. Memadai rekod dia dalam penerimaan dan pembayaran sahaja. Okey, kemudian ditulis kat sini, akaun penerimaan dan pembayaran ni merupakan dokumen sumber pula. Dia merupakan maklumat ataupun sumber yang penting dalam menyediakan pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan dan perbelanjaan pula. Apa pula tu? Okey? Maksud di sini, akaun penerimaan dan pembayaran merupakan sumber maklumat dalam menyediakan pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan dan perbelanjaan tu tak sama dengan penerimaan dan pembayaran. Memang tak sama. Okey, nanti cikgu jelaskan yang ni pula. Okey.
Boleh nanti cikgu jelaskan detail berkaitan pendapatan dan perbelanjaan. Cikgu nak awak faham penerimaan dan pembayaran dulu. Okey, penerimaan, duit masuk dan duit keluar. Apa sahaja urus niaga yang melibatkan duit masuk ataupun duit keluar, kita akan gunakan penerimaan dan pembayaran. Okey? Kemudian bagi berorientasikan keuntungan ni, dia akan gunakan imbangan duga. Dia akan gunakan imbangan duga dalam menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Okey? Ingat lagi, milikan tunggal, perkongsian, kita kena sediakan akaun perdagangan dan untung rugi kan? Tapi kalau kelab dan persatuan, kita sediakan pendapatan dan perbelanjaan. Dia sama cuma istilah tu je bertukar. Okey? Alright. Kemudian kita pergi kepada yang cikgu kata cikgu nak jelaskan ni, pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Pendapatan adalah hasil yang sepatutnya awak dapat. Sepatutnya awak dapat. Pendapatan ni hasil yang sepatutnya awak dapat. Kredit. Dia akan direkod di sebelah kredit ataupun dia punya sifat dia kredit. Perbelanjaan, belanja yang sepatutnya awak bayar. Itu adalah pendapatan dan perbelanjaan. Sama seperti awak buat pelarasan masa tingkatan 4 tu. Hasil yang sepatutnya awak bayar, hasil yang sepatutnya awak terima, belanja yang sepatutnya awak bayar, awak akan masukkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi kan? Betul? Bagi kelab dan persatuan, pendapatan yang sepatutnya diterima, perbelanjaan yang sepatutnya dibayar, mereka akan masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Dia tak ada akaun perdagangan dan untung rugi, tak ada. Nama dia adalah akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. So ini adalah kelab. Tujuan dia untuk cari lebihan kekurangan. Kelab dan persatuan dia wujudkan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Tujuan dia untuk cari lebihan atau kurangan. Okey? Tapi kalau yang berorientasikan keuntungan, kita sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Tujuan dia untuk cari untung bersih ataupun rugi bersih. Sama je, dia sama. Cuma istilah tu bertukar. Okey, nanti akan ada pelarasan. Pelarasan ni pun sama seperti awak belajar di tingkatan 4. Okey, nama sahaja bertukar. Okey, setakat ni boleh tak? Okey, last sekali adalah penyata kedudukan keuangan. Ini sangat mudah. Penyata kedudukan keuangan bagi kelab dan persatuan serta perniagaan yang berorientasikan keuntungan sama. Dia ada aset bukan semasa, ada aset semasa, ada liability semasa, ada modal kerja, ada equity pemilik, ada liability bukan semasa. Sama. Kita akan panggil penyata kedudukan keuangan. Sama. Tapi beza dia adalah dekat equity pemilik. Dekat equity pemilik ni. Awak ingat lagi tak equity pemilik bagi milikan tunggal? Ingat lagi tak bagi milikan tunggal dan juga perkongsian? Okey. Milikan tunggal, cara nak cari equity pemilik adalah modal tambah untung bersih tolak ambilan kan? Ingat lagi tak? Kalau perkongsian, equity pemilik, kita akan letak akaun modal perkongsi dan akaun semasa perkongsi. Ingat lagi? Tapi kalau kelab dan persatuan, dia tak sebut modal. Dia tak sebut modal. Dia akan sebut dana terkumpul. Modal tak ada. Dia sebut dana terkumpul. Dana terkumpul tu modal lah sebenarnya. Cuma istilah bertukar dalam kelab dan persatuan. Dana terkumpul tu adalah modal.
Tapi kita tak boleh tulis modal, tak boleh. Salah, tak ada markah dekat situ. Awak kena tulis dana terkumpul bagi kelab dan persatuan. Okey, nanti di bab ini kita akan belajar bagaimana nak cari dana terkumpul. Alah, mudah je, sama seperti awak cari modal tu, sama sahaja. Okey, itulah perbezaan antara kelab dan persatuan dan juga entiti yang berorientasikan keuntungan. Itu sahaja perbezaan dia. Cikgu harap awak jelas dengan perbezaan ini sebab ada kaitan dengan topik-topik seterusnya. Memang ada kaitan dengan subtopik seterusnya. Okey, setakat ni boleh? Okey. Seterusnya kita pergi lagi, ada lagi aktiviti mencari keuntungan bagi kelab dan persatuan. Dia jelaskan sahaja supaya awak dapat info lebih dekat sini, supaya awak boleh analisis setiap soalan, awak boleh nampak soalan tu nak apa, bagaimana. Okey, dia kata kelab dan persatuan ni bukan bermotifkan keuntungan dan dia merupakan organisasi bukan perniagaan. Okey, tujuan dia adalah untuk menyediakan kemudahan dan menjaga ahli kelab. Itu adalah tujuan dia. Kalau keluar soalan objektif, boleh jawab. Okey, kemudian terdapat juga kelab dan persatuan yang menjalankan perniagaan bagi tujuan menjana menambah pendapatan dana. Ya, memang ada. Contoh kelab badminton, dia ada buka kedai buku. Kelab badminton, dia buka gerai goreng pisang. Kelab badminton dia buka kedai ABC. Ya, kalau awak pergi mana-mana kelab mesti ada bisnes kecil yang dijalankan, mesti ada. Yalah, ahli pergi kelab mesti nak minum, buat kafe ke. Ahli yang pergi kelab mesti nak santai-santai, nak baca buku. Contoh mesti dia buat bisnes kecil-kecilan dalam kelab tu. Okay, so perniagaan kecil-kecilan yang wujud dalam kelab itu bertujuan untuk tambah dana sebenarnya, untuk tambahkan dana kelab, bukannya berorientasikan keuntungan. Jangan confuse tentang yang tu. Okey, nanti awak kata, kelab, saya pergi kelab tu ada juga jual, ada restoran lagi cikgu. Ya, memang ada. Kalau ada restoran tu maksudnya kelab tu memang besar dana dia. Dia boleh wujudkan restoran. Tapi tujuan dia untuk cari dana, untuk kumpul lagi dana supaya mereka boleh bagi banyak kemudahan kepada ahli. Okey, macam-macam boleh guna untuk kebajikan ahli ni. Cikgu harap awak jangan confuse benda tu. So, bila ada perniagaan-perniagaan kecil macam ni, sebagai seorang accountant, awak bertanggungjawab untuk menguruskan keuangan kelab ni. Ya, kita kena belajar bab kelab sebab nanti bila awak dah bekerja, contoh awak dah bekerja, awak banyak pengalaman untuk buat akaun, buat audit, awak mungkin akan dipanggil untuk buat keuangan bagi kelab dan persatuan. Memang biasanya macam tu. Awak akan dilantik, di-appoint ataupun dibayar untuk sediakan keuangan bagi kelab dan persatuan. Sebab keuangan bagi kelab dan persatuan ni sangat mudah, ringkas. Dia tak macam entiti perniagaan. Entiti perniagaan banyak nak kena rekod, tapi kelab ni senang je. Sebab rekod jual beli, rekod duit masuk, duit keluar tak banyak. Okey, sebab tu kita sebagai seorang accountant, bakal accountant kita kena belajar juga bab kelab dan persatuan ni. Okey? Okey? Boleh tak? Yang ni dia bagi contoh lah kelab bola sepak, awak boleh baca di situ. Alright, setakat ni boleh faham tak pengenalan kelab dan persatuan? Faham kan? InsyaAllah awak boleh mudah nanti lepas ni. Okey? Boleh setakat ni? Okey semua, sekarang cikgu nak sambung lagi 6.2. Kita pergi lagi dalam berkaitan dengan topik kelab dan persatuan ni. Okey, akaun penerimaan dan pembayaran. Sebelum tu cikgu nak nak bagi tunjuk ke awak kenapa awak kena belajar akaun penerimaan dan pembayaran ni. Pertama, awak boleh terangkan tujuan penubuhan, tujuan akaun penerimaan dan pembayaran. Yang kedua, awak boleh bagi contoh item penerimaan dan pembayaran. Awak boleh jelaskan, boleh bagi awak punya ayat sendiri. Itu tujuan dia supaya itu tujuan awak belajar akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, kita pergi satu persatu. Tujuan dia adalah untuk rekod semua penerimaan dan pembayaran tunai ataupun bank. Biasanya bank ataupun tunai, mana-manalah. Tunai dengan bank. Kalau tunai, kita masuk kolom tunai. Kalau bank, kita masuk kolom bank lah. Tengok kepada urus niaga itu. Okey, tapi kita tak sebut buku tunai kita gunakan akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, kita pergi nampak
dia akan bagi perbezaan juga penerimaan dan pembayaran ini. Contoh penerimaan dan pembayaran. Ini contoh penerimaan dia. Okey, ada yuran ahli, yuran masuk, bayaran masuk, derma, sewa gelanggang, kan? Sewa, ingat lagi tak sumber-sumber lain tadi yang cikgu yang bulat-bulat tu? Sumber-sumber lain lah, apa yang awak terima kita rekod. Sewa laci dan macam-macam lagi lah. Sebenarnya kadang-kadang yang disenaraikan ni sikit. Kalau kita lihat di real world punya yang sebenar di luar sana, banyak lagi sumber. Jadi apa-apa sahaja sumber yang berkaitan kelab, kita akan rekod dalam penerimaan di sebelah debit. Kalau bentuk T, kita rekod di sebelah debit. Cikgu tulis kat sini. Kita akan rekod di sebelah debit. Okey, seperti ini. Kemudian pembayaran pula. Ini contoh-contoh kita bayar. Apa yang kita bayar dalam tempoh setahun tu. Contohnya surat khabar, kadar bayaran, insurans, perabot, alat tulis, honorarium, hadiah pertandingan, kursus motivasi dan lawatan. Ini contoh-contoh pembayaran yang berlaku dalam kelab. Okey, ialah macam-macam. Ada lagi sebenarnya. Tapi ini sekadar contoh. Nanti dalam contoh latihan dalam buku teks pun dia akan gunakan pembayaran yang ni. Ini asas lah sebenarnya. Okey, boleh lihat kat sini. Okey, kemudian kita lihat format. Ya, bila belajar penerimaan dan pembayaran, awak kena tahu format juga. Tapi jangan risau, benda ni awak dah belajar di tingkatan 4. Cuma istilah nama sahaja yang bertukar. Jangan risaulah. Pertama, kita boleh buat dalam bentuk T. Dan kedua, kita boleh buat dalam bentuk penyata. Boleh dua-dua, tak ada masalah. Kita belajar di tingkatan 4, buku tunai kita guna bentuk T kan? Awak boleh gunakan bentuk T. Debit duit masuk, kredit duit keluar. Jangan lupa ada baki awal, BB dan juga ada baki akhir. Sama je macam buku tunai. Cuma tajuk dia penerimaan dan pembayaran. Boleh? Bentuk T pun lagi bagus sebenarnya. Cikgu suka bentuk bentuk penyata pun lagi bagus. Dan cikgu suka bentuk penyata. Sebab bila cikgu guna bentuk penyata, cikgu tak perlu nak stress tentang debit kredit. Kalau bentuk T, cikgu kena tahu ni debit ke kredit. Tapi kalau bentuk penyata, cikgu tak perlu nak fikir debit ke kredit, tak perlu. Cikgu akan letak baki BB di atas. Okay. Lepas tu cikgu akan kumpulkan penerimaan. Cikgu akan dapat jumlah penerimaan, cikgu akan kumpulkan semua pembayaran dan cikgu akan dapat baki HB. Senang, tak ada pun debit kredit. Sebab tu cikgu dengan anak-anak murid cikgu galakkan semua guna bentuk penyata. Cikgu takut contohkan awak buat akaun perdagangan dan untung rugi kan. Cikgu takut awak bila guna bentuk T ni salah masuk debit dan kredit. Cikgu sangat risau yang tu. Okay? Jadi apa-apa pun kita guna bentuk penyata lah, senang. Okay? Dia tak perlu nak melibatkan debit dan kredit. Cuma format, step-step tu kena tahu. Okay? Ini adalah bentuk akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir. Ingat, apa-apa rekod akaun kita mesti rekod dalam tempoh setahun. Sama seperti awak belajar di tingkatan 4. Okey, kemudian ini contoh lah. Ini contoh buku teks. Okey, untuk makluman awak semua, tolonglah baca buku teks. Buku teks dia dah berikan step, langkah-langkah sikit-sikit untuk awak belajar tentang sesuatu topik. Dan cikgu suka dengan buku teks yang terkini ni sebab dia mudah untuk awak nampak. Dia jelaskan satu topik, dia terus bagi contoh latihan. Itu sangat bagus. Okay. Dan sekiranya bila belajar ni pasti awak ada benda awak tak tahu. Bertanyalah kawan, bertanyalah cikgu-cikgu. Okay. Sempat lagi bagi nasihat. Okay, kemudian ni contoh penerimaan dan pembayaran. Dia bagi berapa yang awak terima, berapa yang awak telah bayar dalam tempoh setahun. Dan soalan dia minta buat dalam bentuk T dan penyata. Buat bentuk 2. Okay. Senang sahaja awak ambil baki awal ni. Cikgu rasa ni baki awal. Ni baki awal, baki BB. 1 Januari tu baki BB lah. Jangan pula tak tahu. 31 hari bulan tu baki akhir lah. Okay, 1 hari bulan tu semua baki BB. Okay, kalau dalam bentuk T, kita ambil semua. Yang ni, cikgu padam balik yang ni bagi awak nampak satu-satu.
Okey. Yang ni, yang penerimaan ni semuanya masuk debit. Awak copy paste masuk debit. Senang. Yang pembayaran ni awak copy paste masuk kredit. Senang. Copy paste je. Okay. So dia jadi macam ni. Ada baki awal. Tadi penerimaan saya suruh copy paste tadi. Kemudian pembayaran yang saya suruh copy and paste tadi. Copy paste ni maksudnya kita salin balik lah. Salin balik. Kemudian kita cari baki HB. Okey, dah cikgu rasa awak dah mahir mencari baki HB dan baki BB. Harap-harap awak dah mahir dah mencari baki HB dan baki BB. So, kita akan dapat baki BB pada tahun seterusnya. Okey, ini bentuk T. Kalau bentuk penyata, senang je bentuk penyata ni. Awak lihat, dia bermula dengan baki BB. Awak kumpulkan semua penerimaan. Untuk penerimaan dan pembayaran tidak ada pelarasan. Kita ambil yang apa yang ada dekat soalan tu, kita ambil dan salin. Dia tak ada pelarasan, dia tak melibatkan pelarasan. Okey, kemudian awak dapat jumlah penerimaan, kemudian awak kumpulkan pembayaran, awak akan dapat jumlah baki HB. Dia dapat baki HB. Tolak yang ni, awak tolak. Akan dapat baki HB kat sini. Penerimaan dan pembayaran mudah. Tapi soalan jaranglah keluar sediakan akaun penerimaan dan pembayaran. Sangat jarang. Sebab soalan ni sangat mudah. Biasanya dia akan suruh buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Itu sentiasa ada. Tapi penerimaan pembayaran ni sangat mudah lah. Biasanya akaun penerimaan dan pembayaran dia akan bagi dalam bentuk soalan. Dia tak suruh awak buat pun. Tapi kalau suruh awak buat, contohnya dalam exam SPM nanti kan 2021, kalau ada dia suruh buat akaun penerimaan dan pembayaran, bonus mark dekat awak. Buat. Tapi jaranglah keluar suruh sediakan akaun penerimaan dan pembayaran sebab sangat mudah. Okey? Jangan kecewa pula tapi awak kena tahu fungsi penerimaan dan pembayaran. Okey, kita boleh lihat di sini. Apa pula nota ni? Positif. Apa maksud positif? Maksudnya kalau duit terlebih lah. Duit terlebih, cikgu sebut dengan bahasa mudah cikgu, duit terlebih. Kalau duit terlebih, dia berada di sebelah debit. So, dia adalah aset semasa. Kita imbang-imbang, baki HB di sebelah kredit, bawa ke baki BB di sebelah debit, dia adalah aset semasa debit. Tapi kalau kita imbang-imbang, kita imbang akaun penerimaan dan pembayaran, dia imbangan dia debit, baki HB dia debit, kemudian kita kena bawa dia di sebelah kredit baki BB, ia merupakan liability semasa kredit. Itu yang dimasukkan dalam nota ini, negatif positif. Okey, boleh? Sebab ingat, sifat ataupun cikgu suka sebut sifat lah. Tunai dengan bank adalah komponen aset semasa debit. Dia adalah yang asal dia aset semasa. Tapi bila dia negatif, automatik dia akan jadi liability semasa. Negatif lah. Negatif tu maksudnya dia tak cukup duit. Okey, boleh setakat ni berkaitan penerimaan dan pembayaran. Kemudian awak lihat lagi, dia pasti akan berikan perbezaan. Mesti dia akan bagi perbezaan kelab dan juga entiti berorientasikan keuntungan. Memang dia akan sentiasa bagi supaya awak tak confuse tau. Bagus buku teks ni. Dia sentiasa akan ulang-ulang perbezaan entiti perniagaan dan juga kelab ni supaya awak tak confuse. Okey. Kemudian persamaan dia apa? Kita rekod semuanya macam dalam buku tunai. Seperti dalam buku tunai. Kita panggil buku tunai tapi nama dia akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, rekod sama. Apa perbezaan dia? Awak lihat apa perbezaan dia pula. Membuat ringkasan penerimaan dan pembayaran dari buku tunai ke akaun penerimaan dan pembayaran. Dia tak guna pun buku tunai. Dia buat akaun penerimaan dan pembayaran. Ringkasan pembayaran je. Sebab kelab dan persatuan tak banyak sangat duit keluar. Tak banyak sangat duit masuk. Dia bukannya macam bisnes. Macam-macam jualan hari-hari duit masuk kan. Belian apa lagi macam-macam. Sebab tu dia kata ringkasan sahaja. Tapi bisnes yang berorientasikan keuntungan, dia tak ada akaun penerimaan dan pembayaran. Dia tak wujud. Dia wujud buku tunai. Okey, setakat ni boleh?
Maksudnya di sini, kalau kelab dan persatuan dia nak rekod duit keluar duit masuk dalam setiap hari, dalam sebulan tu kan, dia akan gunakan buku tunai. Dia guna buku tunai ataupun rekod debit kredit. Lepas tu bila dah habis semua, bila dah kumpul bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat sampai bulan ke-12, dia akan rumuskan masuk dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Dia tak rumuskan dalam buku tunai, tak. Dia akan rumuskan dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, kalau berorientasikan keuntungan daripada awal sampai akhir, dia akan rekod semua dalam buku tunai kan. Debit, kredit semuanya. Dan akhir sekali pun kita kena gunakan buku tunai itu. Betul tak? Tapi kalau kelab bersatuan, dia akan rumuskan balik, dia akan ambil total. Contohnya kutipan Pesta Ria tu, dia akan ambil jumlah semua. Berapa banyak dalam setahun dia dapat kutipan tu dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Itu maksud dia. Okey? Boleh setakat ni? Ada soalan? Okey, kita pergi lagi di sini. Okey, habis dia punya topik, pergi kepada mastery topikal 6.2. Jadi cikgu, kalau ada guru-guru yang menonton PDP hari ni, bolehlah galakkan murid-murid untuk membuat latihan mastery topikal ini, sebab dia boleh mengajar murid untuk faham. Sebab mastery topikal ni dia adalah rentetan daripada topik yang tadi kita belajar. So yang ni menguji murid. Kita boleh uji dari segi PBD. Okey, kita boleh lihat murid bagaimana, boleh tak dia buat. Di sini kita boleh nilai dalam bentuk PPT. Okey, buat je dalam buku teks, sebab semasa PDPR ni murid banyak buku rujukan dia adalah buku teks. So kita gunakan, kalau boleh kita maksimiskan penggunaan soalan dalam buku teks. Kita suruh murid buat semua, senang. Okey, boleh? Dan jawapan pun dah ada dekat sini. Okey, setakat ni ada soalan pula. Macam mana ada soalan kan? Cikgu pun tak boleh nak baca soalan awak. Sekiranya ada apa-apa yang awak tak jelas, awak boleh rujuk guru. Itulah rujukan utama awak. Kalau malu dengan cikgu, awak boleh rujuklah kawan-kawan. Tapi kalau cikgu lebih suka, awak rujuk cikgu lah. Guru awak sendiri, bukan cikgu, guru awak sendiri. Tanya, tak faham bertanya terus. Okey, boleh setakat ni? Okey, semua murid-murid cikgu di luar sana, terima kasih kerana menonton PDP cikgu pada hari ini, dan cikgu harap bila awak dah dengar penjelasan cikgu, sesi pengajaran, cikgu sedang mengajar tadi tau, awak sedang belajar. Cikgu harap bila cikgu jelaskan sedikit, explain daripada awal sampai akhir, banyak tadi cikgu jelaskan, boleh membantu awak untuk faham. Terima kasih banyak-banyak, dan jangan lupa subscribe channel SSTP Kedah dan like serta share. Share kepada semua rakan-rakan di luar sana. Bagi guru-guru prinsip perakaunan, kita boleh jadikan YouTube video ini ataupun video-video sebelum ini sebagai PDPR kita bersama dengan murid. Cuma kita sediakan bahan sahaja. Mudah sangat-sangat. Cikgu boleh membantu sekiranya ada murid bertanya, cikgu boleh gunakan voice audio tu, record audio. So explain sedikit sekiranya ada murid-murid bertanya. Itu sekadar tips mudah bagi saya, guru yang ada juga menjalankan PDPR. Saya juga ada share video daripada rakan-rakan guru yang lain. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.